Salam sejahtera dan salam bahagia kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tahukah anda apakah sebenarnya perlembagaan persekutuan dan peranannya? Marilah kita sama-sama mengenali perlembagaan persekutuan pada hari ini. Perlembagaan persekutuan merupakan dokumen undang-undang tertinggi yang mengandungi semua peraturan dan undang-undang dasar yang sangat penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Ia mengandungi 15 bahagian, 183 perkara, 13 jadual dan mula berkuat kuasa pada 31 Ogos 1957. Lalu dipindah menjadi Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1960. Tiada institusi yang boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan, termasuk 3 badan kerajaan, iaitu perundangan, kehakiman, eksekutif, termasuk yang di-Pertuan Agong juga tertakluk kepada perlembagaan. Perlembagaan persekutuan menyentuh bidang kuasa eksekutif, legislatif, kehakiman, kedudukan agama Islam, kewarganegaraan, bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putra Sarawak dan lain-lain lagi. Selain daripada menjadi sebagai sumber undang-undang yang tertinggi, perlembagaan persekutuan juga memainkan peranan yang penting, di antaranya termasuk menjaminkan kedaulatan negara serta menetapkan prinsip-prinsip rukun negara sebagai ideologi negara. Ia juga menetapkan bentuk negara Malaysia sebagai monarki berperlembagaan atau sistem demokrasi berparlimen. Seterusnya, ia berperanan sebagai pembahagian kuasa untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan mengawal pergerakan pemerintah dan rakyat. Perlembagaan melindungi hak asasi rakyat seperti hak kebebasan beragama, hak bersuara, hak berkumpul dan lain-lain lagi. Di samping itu, ia mewujudkan pemerintahan yang adil untuk menjaga kestabilan negara. Ia berfungsi sebagai alat penyelesaian masalah di mana pembuatan undang-undang atau rujukan apa-apa hukuman kepada seseorang warga negara adalah berasaskan perlembagaan. Perlembagaan juga mengekalkan riwayat negara bangsa dan menjaga perpaduan antara berbagai kaum dan agama. Bintang perlembagaan juga dibenarkan demi menyesuaikan diri dengan perubahan masa dan keperluan negara. Akhir sekali, perlembagaan mengawal hubungan dengan negara luar tanpa mengganggu hak dan kebebasan rakyat. Seterusnya, marilah kita lihat apakah peranan bahasa Melayu dalam pembinaan negara bangsa. Dalam konteks ini, kita akan membincangkan tentang peranan-peranan bahasa Melayu dalam pembinaan negara bangsa. Seperti apa yang kita ketahui, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara kita Malaysia. Bahasa Melayu telah memainkan peranannya dalam menyatupadukan rakyat-rakyat Malaysia yang berbilang kaum, bangsa, agama, latar belakang dan kebudayaan. Bahasa Melayu bukan hanya digunakan dalam urusan-urusan rasmi negara, malahan ianya juga digunakan dalam urusan jual beli, kesenian dan kebudayaan, media sosial, media massa, berita dan lain-lain lagi. Selain itu, bahasa Melayu memainkan peranannya dalam sektor pendidikan dan pembangunan modal insan. Hal ini dapat dibuktikan apabila penggunaan bahasa Melayu telah digunakan seawal kanak-kanak berada di tadika. Penggunaan ini telah dibawa sehingga ke tahap pengajian sekolah, iaitu sekolah rendah ataupun sekolah menengah, dan seterusnya dibawa naik ke tahap pengajian di universiti atau di institut-institut pengajian tinggi, sama ada di institut pengajian tinggi awam maupun di institut pengajian tinggi swasta. Penggunaan bahasa Melayu di dalam sektor pendidikan ini adalah bertujuan sebagai medium penyampai ilmu dan juga sebagai medium pemahaman terhadap subjek-subjek yang dipelajari. Hai, nama saya Shen. Berikut adalah contoh dan isi untuk pembentangan mengenai perlembagaan persekutuan dalam menyumbang kepada hak rakyat di Malaysia. Saya akan cuba memberi penjelasan yang lebih mudah difahami tetapi tetap padat dengan informasi yang penting. Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah undang-undang tertinggi negara yang membentuk sistem politik, ekonomi dan sosial Malaysia. Ia juga memberikan panduan kepada bagaimana hak rakyat di Malaysia dilindungi dan dijamin. Tujuan perlembagaan adalah untuk memastikan kesejahteraan, keadilan dan kehormatan dalam masyarakat makmur. Selain itu, perlembagaan persekutuan menjamin pelbagai hak asasi rakyat yang penting seperti kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun, hak untuk beragama dan hak untuk dapat perlindungan daripada diskriminasi. Dalam perkara 5 hingga 13, ia menyentuh mengenai hak-hak individu seperti hak untuk hidup, hak terhadap kebebasan beribadi dan hak untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perundangan yang adil. Seterusnya, perlembagaan juga memberi garis panduan kepada kerajaan untuk memastikan keadilan sosial dan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Sebagai contoh, dalam artikel 153 memberikan keistimewaan kepada orang Melayu dan Bumi Putera dalam perkara-perkara seperti pendidikan dan perkhidmatan awam dengan tujuan untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat yang makmur. Seterusnya, perlembagaan juga memainkan peranan penting dalam mengekalkan kestabilan politik di Malaysia. Sistem raja berperlembagaan yang digariskan dalam perlembagaan memberikan keseimbangan antara kuasa eksekutif, legislatif dan judisiari. Dengan struktur ini, sebarang penyalahgunaan kuasa oleh pihak tertentu dapat dielakkan memastikan kerajaan bertanggungjawab dan mendengar suara rakyat. Di samping itu, perlembagaan memberi hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka melalui pilihan raya yang bebas dan adil.
Sistem ini membolehkan rakyat terlibat secara langsung dalam proses pemerintahan negara dan memastikan kerajaan yang dipilih mempunyai mandat daripada rakyat. Akhir sekali, Perlembagaan Persekutuan Malaysia bukan hanya sebagai dokumen perundangan yang menetap sektor pemerintahan, tetapi juga sebagai jaminan kepada hak-hak asas rakyat. Ia memberi perlindungan, memastikan keadilan sosial dan ekonomi serta mengekalkan kestabilan politik dan keamanan. Oleh itu, pemahaman yang mendalam tentang kepentingan perlembagaan adalah penting agar rakyat dapat mempertahankan hak-hak mereka dan memastikan negara terus berkembang dalam suasana yang aman dan makmur. Halo, saya Teh Sinten. Sekarang saya akan menguraikan tentang fungsi atau peranan bahasa Melayu dalam konteks semasa. Bahasa Melayu adalah sebagai bahasa rasmi dalam negara Malaysia yang diiktiraf dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Bahasa Melayu memainkan peranan yang sangat penting dalam menyatukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbagai etnik dan juga latar belakang budaya serta menegaskan kedudukan negara Malaysia. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi dalam pelbagai aspek kehidupan negara yang terutamanya adalah dalam dunia globalisasi yang semakin berkembang pada masa kini. Antara fungsi bahasa Melayu dalam konteks semasa ialah bahasa Melayu memainkan peranan untuk sebagai bahasa pengenda dalam pendidikan, pengajaran dan juga literasi. Dalam sektor pendidikan, bahasa Melayu adalah berfungsi sebagai bahasa penganda utama di kebanyakan institusi pendidikan atau sekolah di Malaysia yang terutama di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Hal ini disebabkan oleh bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa utama untuk pengajaran dan pembelajaran dalam banyak subjek di dalam sekolah-sekolah kebangsaan dan juga universiti tempatan seperti Universiti Malaya kita yang terkecuali dalam mata pelajaran tertentu seperti bahasa asing atau juga sains dan matematik yang kadang-kadangnya diajar dalam bahasa Inggeris. Walaupun bahasa Inggeris juga penting dalam pendidikan tinggi dan bidang teknikal, tapi bahasa Melayu juga tetap untuk menjadi asas dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, memupuk pemahaman budaya dan juga memperkukuhkan nilai-nilai murni dalam masyarakat. Contohnya, penguasaan bahasa Melayu yang baik dapat membolehkan pelajar untuk memahami dan juga mengakses pelbagai ilmu pengetahuan yang baik seperti dalam bidang sains, bidang matematik, sejarah dan juga seni. Oleh itu, bahasa Melayu telah memegang peranan yang sangat penting dalam sistem pendidikan negara Malaysia kerana bahasa Melayu dapat membantu membentuk asas pendidikan atau juga mencipta generasi muda yang dapat berkomunikasi dengan berkesan dan mereka juga boleh memahami tentang budaya serta sejarah tentang negara Malaysia. Jadi, bahasa Melayu menjadi alat yang sangat penting untuk meningkatkan literasi dan juga pendidikan sepanjang hayat di dalam kalangan masyarakat. Selain itu, bahasa Melayu juga berfungsi dalam pentadbiran kehakiman dan juga undang-undang. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu adalah bahasa rasmi dalam konteks pentadbiran dan undang-undang di negara Malaysia. Bahasa Melayu dapat memastikan accessibility dan juga kefahaman rakyat terhadap polisi dan juga undang-undang yang digubal oleh kerajaan. Contohnya, semua dokumen rasmi kerajaan, surat menyurat kerajaan, perundangan dan juga komunikasi rasmi serta perlembagaan persekutuan adalah dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan dalam prosedur mahkamah dan juga penyampaian keputusan dalam bidang kehakiman yang memastikan bahawa rakyat dapat mengakses sistem dengan lebih mudah dan adil. Jadi, bahasa Melayu memastikan bahawa semua warga negara Malaysia akan dipermudahkan untuk berurusan dengan kerajaan serta memahami undang-undang, peraturan dan juga keputusan kerajaan yang dilaksana dengan mudah tanpa sebarang halangan bahasa. Akhirnya, bahasa Melayu berperanan penting dalam perkembangan ekonomi global dan juga teknologi serta perhubungan antarabangsa. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu juga memainkan peranan dalam memperkenalkan budaya dan tradisi Malaysia kepada dunia yang luar. Malahan, walaupun bahasa Inggeris juga memainkan peranan dominan dalam perdagangan global dan juga komunikasi antarabangsa, tapi bahasa Melayu juga tetaplah menjadi sebagai alat yang sangat penting dalam hubungan diplomatik yang terutamanya adalah dengan negara-negara di Asia, di rantau Asia Tenggara yang berkongsi bahasa dengan budaya serumput. Dengan hal yang demikian, imej negara Malaysia juga turut diperkukuhkan sebagai negara yang menghargai bahasa dan juga budaya tempatan. Contohnya, negara-negara adalah seperti Indonesia, Brunei dan juga Singapura adalah juga menggunakan bahasa Melayu atau varian bahasa serumput untuk menjadikannya sebagai bahasa penting dalam diplomasi dan juga kerjasama serantau. Dan faham pula, Malaysia juga telah aktif untuk mempromosikan bahasa Melayu ini di persada antarabangsa dengan melalui organisasi seperti Persatuan Negara Asia Tenggara iaitu ASEAN dan juga berbagai forum antarabangsa yang lain. Contohnya, bahasa Melayu digunakan dalam perdagangan e-dagang, berbagai pemasaran atau platform digital, media sosial dan juga dalam perniagaan serta industri yang melibatkan pasaran ASEAN. Dalam era digital dan globalisasi ini, bahasa Melayu telah menjadi aset yang sangat penting dalam bidang ekonomi serta berkembang dan juga menyelesaikan dirinya dengan perkembangan zaman, khususnya dalam sektor perdagangan dan juga perniagaan antara negara-negara yang berbahasa Melayu. Oleh sebab itu, keupayaan untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu ini dapat meningkatkan akses ke pasaran di negara-negara seperti yang saya uraikan di atas iaitu Indonesia, Brunei dan juga Singapura. Bahasa Melayu juga
juga menjadikannya dalam bahasa yang relevan dan dalam dunia yang moden. Jadi, kesimpulannya, Perlembagaan Persekutuan Malaysia dapat menyumbang kepada hak rakyat dengan memastikan perlindungan terhadap hak asasi dan juga menjaga keseimbangan sosial serta memperkasakan peluang pendidikan dan juga ekonomi. Dalam konteks semasa, bahasa Melayu terus memainkan peranan yang sangat penting dalam menyatukan masyarakat Malaysia untuk membentuk identiti kebangsaan, memupuk perpaduan, memelihara warisan budaya dan juga menyokong perkembangan sosial serta ekonomi di negara Malaysia. Bahasa Melayu ini berfungsi dengan sebagai alat komunikasi yang penting dalam berbagai bidang yang termasuk pendidikan, pentadbiran dan juga hubungan antarabangsa. Sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengandal dalam banyak sektor, bahasa Melayu bukan sahaja menghubungkan rakyat Malaysia dalam kehidupan seharian, tetapi juga meningkatkan kedudukan negara di mata dunia sebagai sebuah negara yang bersatu dalam kepelbagaian yang berbilang kaum dan agama. Oleh itu, pemelihara dan penggunaan bahasa Melayu yang efektif serta kefahaman yang mendalam tentang perlembagaan ini adalah asas kepada keharmonian dan juga kemajuan negara di dalam Malaysia supaya mengatur struktur politik dan sosial yang memastikan keadilan dan kesejahteraan kepada semua rakyat di Malaysia. Terima kasih. Secara keseluruhannya, perlembagaan memberikan struktur dan hak yang jelas kepada rakyat manakala bahasa Melayu mengikat rakyat dengan identiti bersama yang mengatasi perbezaan kaum dan agama. Pendidikan dalam bahasa Melayu di semua peringkat turut menggalakkan rakyat Malaysia untuk memahami nilai-nilai bersama seperti kesederhanaan, toleransi dan keharmonian antara kaum. Peruntukan ini membolehkan rakyat Malaysia menikmati kehidupan yang lebih terbuka dan berperikemanusiaan tanpa takut kepada penindasan. Asas ini memastikan rakyat dapat menyuarakan pendapat mereka, mengamalkan agama pilihan mereka serta menyertai aktiviti sosial atau politik dengan selamat dan tanpa rasa takut. Kedua-duanya memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat yang adil, harmoni dan progresif. Melalui usaha berterusan untuk mengukuhkan kedudukan perlembagaan dan bahasa Melayu, Malaysia dapat terus berkembang sebagai sebuah negara yang bersatu padu, adil dan makmur. Terima kasih.